Kesian fan-fan Penang. Pedih kot ayat tu. Hai, selamat datang ke BB Extra, show terbaru untuk channel ni. Show terbaru ulasan pun lihat nak buat, ada show baru pula. Untuk pengetahuan anda yang menonton ni, dekat slot BB Extra ni, kita akan recap secara ringkas game dan news yang ada setiap minggu dalam Liga Malaysia kita ni. So senanglah bagi hampa yang nak tahu berita apakah yang terbaru setiap minggu dalam Liga Malaysia kita ni. Dan aku akan recap sekali result tim Liga Super setiap minggu lepas match. Senanglah hampa nak tahu kan. Tengok highlight je boring lah. So untuk match minggu yang ke-10, kita start dengan tim yang ada di carta teratas Liga. Jarang-jarang berlaku ni, Sabah FC. Untuk pasukan Sabah, mereka tak ada masalah untuk kekalkan rentak kemenangan daripada game yang lepas sebelum Liga Malaysia cuti saat dalam sebulan untuk kelayakan Piala Asia 2-1 dengan pasukan Pahang. 2 biji gol pasukan Sabah tu dijaringkan oleh kedua-dua player import mereka, Neto dengan Kagayama. Dan dalam game ni, walaupun Pahang dapat penalti, tapi benda tu tak cukup lah untuk halang Sabah duduk di tangga yang pertama dalam carta Liga untuk minggu ni. Game yang kedua, Melaka United dengan Negeri Sembilan. Walaupun dalam game ni berakhir dengan keputusan seri, tapi bagi aku, untuk penyokong kedua-dua pasukan ni, mesti enjoy gila tengok game ni. Terutama sekali orang yang turun stadium. Sebab dalam game ni, masing-masing ada banyak peluang untuk buat gol. Dan kedua-dua pasukan ni, orang kata tak berhenti lah, saling attack mengattack. Ayat dia sampai macam tu sekali ya. Kalau Melaka United attack ya, sekali tengok-tengok Negeri Sembilan attack balik. Lepas tu dalam Negeri Sembilan duk attack tu, tiba-tiba Melaka United attack balik. Memang enjoy lah tengok game ni. Melaka United ni dalam diam-diam tiba-tiba power. Tapi itulah, bagi aku game ni memang layak pun seri. Sebab sayang, masing-masing ada peluang, tapi masing-masing tak boleh nak convert untuk jadi gol. So setakat syok duk tengok mereka attack mengattack je lah. Ayat tu bunyi makin lama makin pelik pula aku dengar. Dan disebabkan keputusan seri tu, Negeri Sembilan kekal di tangga ketiga Liga. Dan untuk pasukan Melaka United, duduk di tangga ke-9 Liga. Next match untuk pasukan yang duduk di tangga ke-5 Liga, KL City FC. Untuk minggu ni, mereka terbang ke Pantai Timur untuk berjumpa dengan Terengganu. Dalam game ni, bagi aku pasukan Terengganu memang betul-betul memanfaatkan lah main dekat home ground mereka. Kalau hampa tengok balik dalam game tu, Terengganu yang banyak mengasah. Mereka yang lebih buat banyak attacking dalam game ni. Dan gameplay pasukan KL City, mereka lebih banyak kepada defend dan buat counter attack. Benda tu lah yang buatkan pasukan Terengganu ni terpaksa tunggu sampai minit ke-70 lah baru dapat first goal daripada player import mereka. Dan gol tu boleh kata antara gol yang cantik juga lah. Tambah pula daripada luar kotak penalti. Laju gila dia shoot. Lepas first goal tu, selang beberapa minit, Manuel Ut pula buh lagi sebiji untuk Terengganu menang 2-0. Sebenarnya sayang juga KL City sebab mereka dah defend cantik dah. Tapi last bocor juga 2 biji. Tu tak kira 2 kali try daripada player Terengganu yang kena palang tu. Yang tu kalau masuk tu, gol tu cantik lah. Dan hasil daripada kemenangan pasukan Terengganu ni, benda tu bawa mereka naik ke tangga ke-7 Liga. Dan untuk pasukan KL City, mereka duduk di tangga ke-5 Liga. Tapi kena ingat, Terengganu ada 4 lagi game tertangguh. Kalau mereka menang ke 4 game tu, memang sengit lah top 3 Liga tahun ni. Next match untuk pasukan Selangor dengan Sarawak United. Game ni, first kali benda yang aku teringat, kenduri gol lah, 7-0. Mengamuk betul Selangor. Harap-harap aturan Selangor puas hati lah kot. 7 biji mereka dapat, clean sheet pun mereka dapat. Apa lagi mau kan? Untuk pasukan Selangor ni, aku rasa kehilangan Ifi Dayo tu, kita boleh kata tak bagi kesan lah dekat mereka. Sebab mereka dah ada Kayon. Yang tu pun mission goal juga tu. Untuk game ni, Kayon memang tak ada masalah lah untuk teruskan performance dia. Dan dia buktikan dengan hat-trick yang dia buat. Dan aku rasa bagi aku, benda yang paling highlight sekali dalam game ni, sebenarnya bukan 7-0 tu. Yang tu nombor 2. First kali, comeback Captain Marvel dalam tim Selangor ni. Brandon Gunn jatuh 3 kali, bangkit berkali-kali. Dia punya semangat tu, aku tak tahu nak kata. Dan dia boleh skor pula pembukaan dalam game ni. Yang tu yang penyokong-penyokong Selangor rindu gila nak tengok tu. Asalnya bukan penyokong Selangor je kot, penyokong Harimau Malaya pun nak tengok benda tu. Dan personally bagi aku harapkan Brandon Gunn tu dapat teruskan performance dia sampai dia dapat balik call up untuk Harimau Malaya. Itu kali kalau dia balik ke Harimau Malaya, duduk pula dengan Syamil Kuti dekat tengah, ada Azam Aziz. Bahagian tengah Harimau Malaya ni mantul lah.
mantap betul. Dan dengan kemenangan 7-0 tu, benda tu buatkan pasukan Selangor duduk di tangga ke-6 Liga. Dan untuk pasukan Sarawak United duduk di tangga ke-11 Liga. Dan untuk game yang last sekali, bagi pasukan yang duduk di tangga ke-8 dan ke-12 Liga, PJ City dengan Penang FC. Dalam game ni, PJ City terbang ke Stadium Bandaraya di Penang. Dan untuk penyokong-penyokong yang nak tengok Darren Lock dalam game ni, benda tu tak tercapai lah. Sebabnya dia tak tersenarai langsung dalam list player malam tu. Aku pun tak tahu lah nak kata. Mungkin dia injet kot. Tak apa, nanti kita try call tanya. Dalam game ni, walaupun PJ City dah leading 1-0 awal-awal game, tapi benda tu tak cukup lah untuk mereka bawa balik 3 mata daripada Penang. Start je second half, Casagrande terus samakan balik kedudukan 1-1. Boleh kata gol signature dia kot, daripada header. Game ni adalah first game lah untuk coach Zainal Abidin dengan pasukan Penang. Dan aku rasa bukan satu result yang ditunggu-tunggu lah oleh penyokong Penang. Yalah, Penang tak menang lagi kot dalam 5 game yang lepas. Bukan setakat result saja, gameplay pun sama. Tapi itulah, bab gameplay tu aku rasa tak boleh nak komen sangat lagi lah. Sebab coach Zainal pun baru je pegang Penang. Mungkin nak kena bagi masa sikit kot. Tapi itulah, tak boleh lah juga lama-lama kan. Ni nak habis Liga dah. Takkan nak main Liga Perdana tahun depan. Sayang sebenarnya pasukan Penang season ni, disebabkan pengurusan, tim terus jam. Tahun lepas mereka perform kot. Daripada keputusan seri tu, benda tu buatkan PJ City duduk di tangga ke-8 Liga. Dan untuk pasukan Penang, duduk di tangga ke-12 Liga. Aku tak maulah kata duduk di kedudukan yang tercorot. Kesian fan-fan Penang. Pedih kot ayat tu. Dan untuk match yang ditangguhkan pada minggu ni, pasukan Kedah dengan pasukan JDT. Benda tu kedua-dua pasukan dah setuju untuk postpone disebabkan Kedah lah ni ada dekat Bali untuk saingan AFC. Harap-harap pasukan Kedah bolehlah perform dekat AFC. Dah ada 2 orang play import baru tu. Boleh settle lah kot masalah dekat bahagian tengah pasukan Kedah ni. Jadi tu saja video untuk minggu ni. Apakah komen hampa untuk game minggu ni? Hampa boleh tinggalkan dekat bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ni dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.